السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والأولياء والشهداء والصالحين وإلى سادتنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وإلى بقية الصحابة رسول الله أجمعين وإلى حضرة جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات خصوصا لمؤلفي رحمهم الله تعالى ولمشايخنا وللأستاذنا ولوالدينا وللأجدادنا ولجداتنا شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال الله تعالى وهو أصدق قائل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم معلم سليمان علمنا اللهم مفهم إبراهيم فهمنا ففهمناها سليمان وكل آتينا وحكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير ولنا فاعلين. يا حي يا قيوم يا ربي موسى وهارون يا ربي إبراهيم يا ربي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أكرمنا بنور الفهم وارزقنا علما والحكمة بحق اسمائك يا كريم يا الله. اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر ولا تعسر آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah. Tuan-tuan muslimin muslimat sedang jemaah dimuliakan yang dirahmati Allah. Puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala pertemuan kita pada malam ini dengan izin pilihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Alhamdulillah, mudah-mudahan diberikan juga kepada kita sebaik-baik manfaat dan kefahaman tentang iman dan Islam. Selawat dan salam ke atas Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama sallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Mudah-mudahan zahir rasa kasih, cinta, rindu dan sayang kita kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diakui kita sebagai umatnya, diberi kepada kita syafaat di akhirat nanti. Dihimpunkan kita mudah-mudahan bersama junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimasukkan kita mudah-mudahan ke dalam syurga dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Habis. Insya-Allah kita sambung pengajian kita muka surat 129, betul. Yang kedua ditulis 4 kalimah semasa dalam kandungan. Betul kan? Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Yang kedua ditulis pertama pada bulan lepas ciptaan manusia dengan beransur-ansur. Daripada hadis ni kita ambil dapat yang kedua, iaitu ditulis 4 kalimah semasa dalam kandungan. Setelah kandungan tersebut hidup kerana telah ditiupkan rohnya oleh malaikat. Jadi yang kita faham daripada hadis yang kita baca,
sebelum ni, iaitu 40 hari daripada air mani, kekal dia istiqamah, dia kekal di dalam rahim, kemudian jadilah dia segumpal darah. Kemudian setelah 40 hari segumpal darah, jadilah dia seketul daging. Setelah 40 hari seketul daging, maka ketika itu, setelah kandungan tersebut hidup, kerana telah ditiupkan rohnya oleh malaikat, maka diperintahkan kepadanya untuk menulis 4 kalimah mengenai rezekinya. Pertama, ajalnya 2, amalnya 3, kemudian kesudahan nasib dirinya bahagia atau celaka, dituliskan. Semualah kita lah ni, maknanya kita. Artinya waktu itu bahagian rezeki yang akan diterimanya telah ditetapkan tentang banyak atau sedikit, dengan cara yang payah atau senang, dari jalan yang haram atau yang halal. Demikian pula panjang pendek usianya, buruk baik pekerjaannya, celaka bahagia akhir hidupnya. Semua itu telah ditulis tentang manusia, apa yang akan berlaku setelah dia lahir ke atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini. Tulis, siap dah. Jadi sebab itulah kadang-kala kita mengejar benda yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengejar untung dunia yang banyak, sedangkan dah ditulis dah untung kita banyak mana, maka tertulis itu banyak, itulah untung kita. Maka kadang-kala kita kerugian, kita berasa kerugian, lalu kita berasa kecewa dengan kerugian. Sedangkan benda tu memang dah tertulis dah, benda tu akan berlaku. Makna semua yang tertulis itu adalah untuk apa? Menguji keimanan bagi hamba Allah Ta'ala yang diberi akal. Khusus bagi kita yang beriman, diberi akal pada kita yang beriman ini. Adakah kita nak menerima ataupun tidak mahu menerima? Jika kita menerima segala yang ditentukan, yang telah ditulis, telah catat bagi kita, maka bertambahlah keimanan. Tingkatan iman kita akan naik pada satu makam lagi, kepada makam yang lebih kuat keimanan kita pada Allah Azza wa Jalla. Jadi semua dah tulis dah. Dah selesai maknanya tulis dah. Kemudian kata beri dalam riwayat Ibnu Mas'ud pada hadis yang lain, ada diterangkan bahawa apabila air mani, iaitu nutfah, telah bertempat dalam rahim, maka malaikat terus mengambil dengan tapak tangan seraya berkata, "Hai Tuhan, adakah hendak dijadikan kejadian ini atau tidak?" Apabila Tuhan menjawab tidak dijadikan, maka air mani itu dicampakkan ke dalam rahim, berdarah dan tidak bernyawa. Itu yang kata gugur tu lah. Bila kata gugur tu, sebenarnya pada ketika dia air mani, nutfah itu berada dalam rahim wanita, maka ketika itu malaikat akan pegang dengan telapak tangannya, lalu malaikat bertanya kepada Allah Azza wa Jalla, bagaimana keadaan hidup ataupun tidak. Maka ketika mana Allah Ta'ala kata tidak, maka dicampak balik ke dalam rahim dalam keadaan menjadi darah. Mana tak ada lah. Keguguran. Satu. Kemudian, maka air mani itu, tetapi kalau Tuhan menjawab, jadikanlah, maka malaikat itu berkata lagi, adakah dia lelaki atau perempuan? Berbahagiakah atau berbahagiakah orangnya atau celaka? Bagaimanakah rezekinya? Berapakah lama usianya? Dan di bumi manakah tempat kematiannya? Malaikat tanya belakang, tulis dah, siap dah. Kita nak mati di mana pun tulis. Berasa nak duduk dekat Manjung ni sampai mati, apa-apanya di tempat lain juga kita mati. Berasa nak mati dekat kampung, tak sempat di kampung, mati juga kita di sini. Rezeki kita berasa. Dulu sahabat saya, dia kata, aku ni tak suka betul duduk kat Manjung, dia kata. Dulu tak suka betul duduk kat Manjung. Penyudahnya duduk di Manjung juga. Bila ajak tukar keluar ke lain, pindah ke lain, tak ada nak duduk kat Manjung juga. Macam tu. Ada apa-apanya. Jadi ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala mengatasi segala perkara yang kita fikir kita boleh buat. Perancangan Allah Taala tu lebih baik daripada perancangan hamba-Nya manusia ni. Kita rancang sekadar ilham yang Allah Taala beri. Allah Taala bagi ilham pada kita untuk kita merancang tu atas kadar apa? Usaha dan ikhtiar. Hakikat i'tiqad kita bahawasanya apa? Allah Taala segala-galanya. Buat pilah macam mana. Berasa nak sihat, berasa nak panjang umur sampai 95 tahun, try cuba tengok. Tak sampai-sampai. Rupanya 59 dah. Ada orang 59 sini? Tak ada lagi tak?
Semua dah lepas. Dah sebut 59 orang, terasa lah orang 59 pula lah. Nak tukar pada 95 dengan 59 tu je nak. Jadi kadang nak sebut tentang mati pun takut. Entah mati bila-bila kau nak mati sekarang, marah, isteri marah. Kau sebut mati. Entah memang kalau dah kata mati, sebut mati pun mati, tak sebut mati pun mati. Sedangkan memang disuruh untuk kita banyak menyebut mati supaya dia memutuskan kelazatan. Nabi kata, "Aktsiru min zikri hadhimil ladzati wa hiyal maut." Perbanyakkanlah kamu mengingati perkara yang memutuskan kelazatan. Apa dia? Iaitu kematian. Wa hiyal maut, iaitu kematian. Kenapa? Bila ingat mati, dia akan memutuskan kesedapan dunia. Orang yang nak menipu, kalau dia tahu dia akan mati ketika dia menipu, agak-agak dia nak menipu tak? Boleh jadi dia akan usaha untuk dia takkan menipu. Orang yang nak berasa sombong, kalau dia berasa dah dia akan mati ketika dia sombong, agak-agak dia nak sombong tak? Nak ke dia mati dalam keadaan sombong? Orang yang berasa megah, orang yang berasa hebat dengan kepandaian dia, dapat penuh, anak dapat penuh, berasa bangga, nakkah dia mati dalam keadaan rasa kebanggaan? Sedangkan kita dah tahu bahawa Nabi sebut orang yang ada sombong walaupun sebesar zarah dalam hatinya tidak akan masuk syurga. Nak khabar kata apa? Tu yang suruh ingat mati. Jadi bila mana mati kita ingat, bahkan dia telah ditulis di mana tempat bumi kita mati. Tulis. Dah tulis siap dah. Sebelum kita keluar, kita lahir atas bumi ni pun dah tulis siap dah tu. Tu dia. Maknanya perjalanan ini hanya dunia ini hanya satu perjalanan lah, kalau begitu iyalah. Perjalanan dia. Pukul 8 tadi kita tak akan dapat dah pukul 8 tadi sampai kiamat. Betul? Pukul 8 tadi. Waktu maghrib tadi kita tak akan dapat dah waktu maghrib tadi sampai kiamat, tak akan dapat dah. Maghrib esok adalah untuk maghrib esok. Maghrib hari ni lepas habis dah. Kemudian 5 minit yang kemudian yang berlalu tak akan dapat dah sampai bila-bila. Sampai bila 5 minit jadilah 6 minit, jadilah 7 minit, jadilah sampai 24 jam, jadilah 48 jam, jadilah daripada umur setahun 2 tahun, tak akan dapat patah balik dah. Tapi kita merasakan yang benda tu macam kita patah balik kita buat sebab kebiasaannya kita buat, itulah rutin harian je. Tapi hakikatnya sebenarnya itu satu perjalanan. Tengok detik masa dia berjalan. Walaupun dia patah balik kepada nombor 1, kemudian dia sampai ke 12 patah balik, begitulah rutin dia. Tapi sebenarnya kita dalam perjalanan menuju kepada Allah. Ni nak kamu kata apa? Semua dah ditetapkan. Setiap pada saat itu kamu akan jadi begini. Setiap pada saat itu pula kamu akan jadi begini. Setiap pada saat itu kamu akan terhenti nyawanya. Bahkan malaikat akan tengok bila hambanya nak dimatikan, malaikat akan tengok tidak ada udara dah nak masuk ke dalam jasad dia. Tidak ada air dah nak masuk ke dalam mulut dia. Tidak ada makanan dah nak masuk ke dalam mulut dah. Tak ada dah. Mana dah takat tu je malaikat tengok. Berarti fahamlah malaikat dia akan mati. Jadi cuma kita je tak tahu benda tu. Rahsia-rahsia tu kita tak tahu. Maknanya semua dah ditulis. Habis. Setelah itu Tuhan menjawab, pergilah kepada umul kitab. Bila malaikat tanya dan Allah Ta'ala jawab kata jadikan, maka malaikat pun berkata lagi tentang laki ke perempuan, bahagia ke celaka, bagaimana rezekinya, berapakah usianya, mati di mana. Maka setelah itu Tuhan menjawab, pergilah kepada umul kitab, iaitu di mana? Lauh mahfuz. Segala-galanya itu ada di sana. Makna di lauh mahfuz dah tertulis setiap orang daripada kalangan kita yang ada dalam surah ni, di luar surah, di mana-mana saja telah ditulis di lauh mahfuz tentang keadaan dia. Kemudian malaikat pun pergi ke tempat tersebut, lalu menyalin apa yang ada di situ hingga kepada sifatnya yang kecil, semuanya ada baginya. Ada belaka dah. Bulu roma atas kulit kita ni pun dah tertulis ada berapa helai. Tuan-tuan tahu tak berapa helai bulu roma atas badan kita? Tak tahu. Komen tuan-tuan. Saya pun sama. Tak tahu. Janggut tak ada tahu janggut ada berapa? Tak tahu. Namanya tahu misai tahu juga. Koman sangat. Dalam misai janggut pun tak tahu berapa, kita berasa hebat diri lagi. Itu muka tak malu kita ni. Bulu mata yang ada depan mata, siapa pernah kira bulu mata depan mata dia? Paling dekat dengan biji mata, bulu mata, pernah kira? Tengok cermin, kira? Tak ada kerja Ustaz. Nak khabar kata itulah kita. Tidak detail pengetahuan manusia. Walaupun ada pada badan sendiri pun tak mengetahui dengan sedetail-detailnya. Tetapi Allah Ta'ala maha mengetahui. Layakkah bersifat sombong? Tak layak lah.
Layak ke bersifat angkuh diri, berasa hebat diri? Tak layaklah. Sebab pada badan kamu sendiri pun kamu tidak mengetahui dengan sedetail-detailnya zahir dan batin. Tak payah ambil yang batin, yang zahir pun kita tak dapat mengetahui dengan sedetail-detailnya. Boleh anggap, boleh berasa sombong, boleh berasa angkuh, boleh berasa hebat diri? Tak boleh, tak layak. Betul lah orang begini, maka mereka ni sebenarnya telah apa? Telah mengambil kata sombong itu selendang aku. Dalam hadis kursi kata Allah Ta'ala, barang siapa yang sombong, maka dia telah mengambil selendang aku, nantilah tempatnya dalam neraka. Allah. Nah, jadi bila dah salin segala sifat sehingga yang kecil semuanya ada belaka. Demikianlah apa yang telah ditulis baginya adalah ketetapan bagi kehidupannya di dalam dunia ini. Tetapi dia sendiri tidak mengetahui bagaimana tulisan itu. Sebab pengetahuan mengenainya bukanlah urusannya. Urusannya sebagai manusia adalah melepaskan kewajipan beramal dan bekerja menurut jalan dan sebabnya. Jalan dan sebabnya. Apa sebab kita faham? Sebab mengaji. Apa sebab kita kenyang? Sebab kita makan. Macam mana boleh jadi sebab kenyang? Jalan je ada ikhtiar untuk kita makan. Jalan dan sebab dia. Ada? Mana? Apa sebab mati dalam keadaan maksiat? Jalan dia jalan maksiat. Sebab dia tidak mahu mencari jalan yang benar, lalu dia duduk pada jalan maksiat. Maksiatlah dia. Nah, ada sebab musabab. Itu pun sebab musabab itu pun hak Allah Azza wa Jalla. Manusia tidak berkuasa, makhluk tidak berkuasa, sebab tidak berkuasa mendatangkan musabab. Sebab tidak berkuasa menghasilkan musabab. Melainkan sebab pun Allah Ta'ala punya, musabab pun Allah Ta'ala punya. Macam mana mereka boleh pandai? Sebab teman mengaji. Sebab mengaji. Sebab dia mengaji, musabab dia pandai, faham. Tahu, faham tak ni? Jadi macam dia boleh faham? Sebab mengaji. Musabab faham sebab dia mengaji. Tetapi adakah sebab mengaji itu memberi kesan kepada faham? Tidak. Sebab tidak memberi kesan kepada faham. Tetapi Allah lah yang memberi kesan kepada faham. Kalau Allah Ta'ala kata tak faham, tak akan faham. Sebab sekadar sebab itu pun makhluk. Musabab pun sekadar musabab itu pun makhluk. Air ini sebab pada menghilangkan dahaga. Tetapi air ini tidak berkuasa menghilangkan dahaga. Walaupun yang kita faham iaitu dahaga ada pada air. Hilang dahaga ada pada air. Hilang dahaga ada pada air. Yang kita faham. Berarti kita nak hilang dahaga, kita pun ambil air, kita minum. Tetapi yang kita faham dari sudut i'tiqad apa? Air sebab musabab dia hilang dahaga, maka air makhluk Tuhan, hilang dahaga pun makhluk Tuhan juga hilang dahaga. Maka tertulis dah jalan dia, tertulis dah sebab dia. Ada. Banyak mana akan kita minum, berapa teguk yang kita akan teguk, berapa banyak, berapa gelen sehari, itu semua dah ditulis. Nak khabar bagi contoh bahawa jalan dan sebab tu. Semua dah tulis dalam Lauh Mahfuz lagi. Maka pada Lauh Mahfuz tak bertukar dah. Tak bertukar dah. Apa yang tercatat tulis tak tukar. Tapi yang bertukar tu macam mana? Bila kata berbuat bakti pada ibu dan ayah, maka Allah Ta'ala akan panjangkan usianya. Bersedekah, Allah Ta'ala akan panjang usianya, terpelihara daripada mudarat. Maknanya yang kata berubah tu macam mana? Bukan yang di Lauh Mahfuz, tapi kitab yang ada pada malaikat yang akan bertukar. Di Lauh Mahfuz tetap dah pada sekian-sekian masa hamba ni akan bertukar daripada sekian rezekinya kepada sekian rezekinya. Dengan jalan dia dan sebab dia. Kan tak? Bertukar daripada miskin kepada kaya. Di Lauh Mahfuz tulis dah pada sekian-sekian masa jalan dan sebab dia. Jalan dia berbuat baik, bersedekah, maka dengan jalan dia buat baik sedekah tadi, jalan itu sebab pada berubahnya rezeki dia, itu pun dah ditulis di Lauh Mahfuz dah. Nak khabar kata apa? Maha mengetahui Tuhan pada semua perkara. Semua dalam ilmu Tuhan. Kalau kita buka dalam kitab Tauhid, dia sebut apa? Ta'alluq ilmu. Sifat ilmu ni dia ta'alluq inkishaf. Ta'alluq inkishaf. Ta'alluq yang terbuka. Tidak ada satu pun yang terselindung di dalam ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua mengetahui. Habis. Yang ketiga, sehasta sahaja dengan neraka atau syurga. Setelah Rasul menerangkan bahawa seorang manusia telah ditulis 4 kalimah bagi perjalanan hidupnya di dunia, maka dijelaskannya pula seorang yang celaka atau bahagia kerana amalnya yang jahat atau yang baik
di akhir hayatnya hingga ke hari meninggalnya sampai kepada ketentuannya di akhirat kelak ke neraka atau ke syurga. Menurut hadis tersebut, yang ini hadis yang keempat yang kita bacakan pada sebelum ni matan dia, seorang yang celaka itu dalam masa hidupnya telah beramal dengan amal ahli syurga. Artinya telah melakukan taat dan menjauhi larangan hingga tidak ada jaraknya dengan syurga, kecuali satu hasta sahaja lagi oleh terlampau dekatnya kepada syurga itu, dan tidak ada halangan kecuali ia belum lagi mati. Tetapi nasibnya adalah malang kerana suratannya telah lebih dahulu menetapkan yang ia ahli neraka. Allah wa'iyadzubillah. Ni yang kita takut. Suratan amalan si fulan telah ditulis padanya mati dalam keadaan kecelakaan, masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, sedangkan pada ketika hidupnya dia orang yang beramal soleh. Walaupun suratan amalan tu dah dahulu tulis dah, dia ni akan mati dalam keadaan kecelakaan ataupun tidak. Kita ni macam mana? Tak tahu, memang tak tahu. Bila tak tahu nak buat macam mana? Kita dah sebut dah pada kuliah lepas. Doa banyak-banyak. Doa banyak-banyak. Doa, kenapa? Doa boleh merubah takdir. Takdir boleh berubah dengan syarat berdoa. Yang berubah tu pada yang saya sebut tadi ya. Yang berubah tu pada yang buku yang ada pada malaikat, bukan di Lauh Mahfuz. Bertukar tu pun dengan jalan dan sebab. Mana? Doa banyak-banyak. Tanda Allah Ta'ala nak beri kepada hamba. Tanda-tanda Allah nak beri kepada hamba, hamba minta kepada Allah. Tu tanda Allah Ta'ala nak beri, iaitu hamba minta kepada Allah. Hamba minta kepada Allah itu pun bukan hamba yang berkuasa untuk meminta, bahkan Allah juga yang memberi ilham kepada hamba untuk meminta. Kerana pada ketika itu jalan dan sebab Allah Ta'ala nak bagi pula. Faham tak? Tanda-tanda Allah ingat kepada hambanya, hambanya sentiasa ingat kepada Allah. Ingatlah pada Allah. Ingat banyak mana? Sebanyak-banyak mungkin. Boleh jadi kita ingat sedikit pada hari ini, maka esok kita banyak akan ingat pada Allah. Tetapi halangan-halangan ingat pada Allah ni banyak, banyak sungguh. Kadang-kadang menang pun lupa Allah, kalah pun lupa Allah. Bukan menang kalah politik, bukan. Main bola lah. Lagi tuan-tuan kata, wah ni ustaz. Tapi termasuklah itu juga. Menang pun lupa Allah, kalah pun boleh jadi lupa Allah. Yang kalah pun keluar caci maki hamun, yang menang pula duk perli mengata orang pula. Allah. Sedangkan ada apa pada manusia? Tak ada apa. Menang dan kalah tu ada nilai ke di sisi Allah? Tak ada nilai di sisi Allah, melainkan kamu tu sebagai, kita ni sebagai khalifah di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Apa yang kita takbir dengan sebaik-baik takbir, yang dengan qudrat dan iradah yang Allah Subhanahu wa taala jadikan alam ini, Allah Taala zahirkan pada diri kita akal untuk kita berusaha berikhtiar, jalan segalanya Allah. Maka carilah jalan redha Allah. Kita tak tahu catatan amalan mendahului kita dengan baik ataupun tidak. Mudah-mudahan baik belaka sampai ke mati. Habis. Kemudian dia kata, lalu berubahlah hatinya, bertukarlah sikap dan corak hidupnya. Kalau dahulu semasa mudanya adalah orang saleh, sekarang di masa tuanya adalah orang fasik. Dan dalam keadaan yang demikian itu, akhirnya ia mati, iaitu mati dalam keadaan orang yang fasik. Mati dalam masa sedang asyik melakukan perbuatan ahli neraka, wal'iyadzubillah. Kerana ini masuklah ia ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kita ni tak boleh berasa bangga, tak boleh berasa seronok, tak boleh berasa kita ni dah selamat apabila kita ni dah jadi orang surau, jadi orang yang hidup dalam jemaah, mengaji dah. Jangan. Bahkan kita kena sentiasa doa, ya Allah kekalkan kami dalam taat kepadamu, minta kekalkan ketaatan kita. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Nabi suruh baca doa ni. Tu kalau ramai lah. Kalau seorang-seorang, Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husna ibadatik.
Ya Allah, Allahumma a'ini, aku minta kepada Engkau ya Allah ala dzikrika, Allahumma a'ini ala dzikrika. Tambahkan kepada aku ya Allah untuk aku ni ingat kepada Engkau ya Allah. Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika, dan syukur kepada Engkau ya Allah, wa husni ibadatik, dan memperelokkan ibadat aku kepada Engkau ya Allah. Maknanya kalau orang yang berasa dah sempurna ibadah dia, orang ni ada, kalau kita dah begitu ada masalah. Sepatutnya kita berasa apa? Melakukan ibadah dan berasa takut Allah Ta'ala tak terima ibadah, lalu kita perelokkan lagi ibadah kita. Berbanding dengan orang yang melakukan ibadah, lalu dia berasa seronok dengan ibadah, kemudian dia tak berasa nak memperelokkan ibadah. Ni rugi. Faham tak? Nampak tak beza dia? Sebab itulah ulama sufi kata apa? Dia kata, sekiranya kita ni lepas semayang kita berasa dah apa Allah SWT Muhammad, dah rasa macam mana senang kata, kita dah semayang, kita berasa lega dengan semayang kita. Tak? Biasa tak begitu? Tak biasa macam tu. Lepas semayang, lega dah semayang dah. Alhamdulillah. Tak pernah lagi. Bagus tuan-tuan kat sini. Itu kata orang satu ini bagi wali-wali belaka. Orang tempat lain ni. Tak semayang, ya Allah, tak tenang. Hampir dah semayang. Alhamdulillah, lega dah semayang. Saya berani sebut sebab tuan-tuan bukan macam tu. Tuan-tuan semua, ya Allah, ya Allah. Ya sangat kan. Kalau adalah macam tu, maka semayang tadi ada masalah dia. Sebab apa? Semayang ni belum lagi memandu dia untuk berasa rendah diri, tawaduk lagi. Tak berasa takut semayang ni Allah Ta'ala tolak. Tak terasa takut lagi semayang ni, tak terasa takut lagi semayang ni Allah Ta'ala boleh jadikan dia satu perkara yang benda yang dilempar balik pada dia. Tak berasa. Ada amalan yang naik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, amalan yang Allah Taala tak terima, lalu dikembalikan, dicampak balik ke muka hamba-Nya itu seperti mana kain buruk yang dicampak. Tak terasa, tak terasa takut jadi begitu. Sebab itulah kita bila kita lepas semayang ada berasa begitu, kata ulama sufi ada masalah lagi jiwa. Jiwa ni ada masalah. Sepatutnya lepas semayang apa kita kata? Ya Allah, terimalah ibadah aku, terimalah amalanku ya Allah. Terimalah segala apa yang aku lakukan kepada Engkau ya Allah. Minta. Mudah-mudahan dengan berkat amalan ya Allah kekal aku beramal sehingga ke akhir hayatku ya Allah. Minta itu lah. Habis. Sebaliknya pula pada hadis tersebut diterangkan hal orang yang bahagia kerana mati dalam amal ahli syurga, sekalipun sebelumnya ia telah banyak mengerjakan perbuatan ahli neraka. Tetapi disebabkan perubahan sikapnya dan kelakuannya, maka akhirnya ia dapat memasuki syurga berkat pekerjaannya yang baik dan amalnya yang diterima di bahagian akhir dari hayatnya. Allah Ta'ala terima dan masuk syurga. Kenapa? Ada amalan. Boleh jadi amal yang sedikit tetapi ikhlas kerana Allah, lalu Allah Ta'ala terima amalan yang sedikit, Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Yang kita biasa dengar hadis Nabi berkaitan dengan seorang perempuan pelacur yang bagi minum anjing. Dan ada seorang lelaki yang juga Nabi sebut begitu juga kisah dia. Dia seorang yang maksiat tetapi dia bagi minum kepada anjing. Turun dalam telaga bagi minum kepada anjing. Maka Nabi kata Allah Ta'ala ampunkan dosa lelaki ini. Begitu juga dengan perempuan yang pelacur tadi ni. Dia tengok anjing terjelir lidahnya sampai ke bumi. Hampir-hampir mati dah kerana terlampau dahaga. Maka wanita ni turun ke dalam perigi, dalam telaga, kemudian dia cedok dengan kasutnya, lalu dia bagi minum pada anjing tersebut sehingga hilang dahaga anjing tersebut. Maka Nabi kata Allah ampunkan dosa wanita tersebut. Kebaikan yang dibuat walaupun sedikit, ikhlas kerana Allah, lebih baik daripada kebaikan yang banyak tetapi berasa bangga dengan kebaikan tersebut, lalu berasa hebat diri kerana dia orang yang baik berbanding tak berasa bersalah bagi hamba Allah Ta'ala yang banyak buat salah dan silap. Betul 4 perkara ni kata ulama sufi, guru sufi kata 4 perkara. Lupa 2 perkara, ingat 2 perkara. Lupa 2 perkara, ingat 2 perkara. Apa dia? Lupa amalan kebaikan yang kita buat kepada orang. Jangan ingatlah, lupa. Dah buat sudah. Ibadah yang kita dah buat ni, kita dah buat minta Allah Ta'ala, jangan kita ungkit, jangan kita sebut dah. Kita dah buat baik pada orang, jangan sebut dah. Kemudian lupa kejahatan orang kepada kita. Lupa kebaikan kita kepada orang. Kemudian lupa kejahatan orang yang buat pada kita.
Kemudian yang ketiga, ingat kebaikan yang orang buat kepada kita dan ingat kejahatan yang ataupun maksud yang kita buat supaya kita sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lupa dua perkara, ingat dua perkara. Habis. Melihat kenyataan hadis ini, teranglah bagi kita bahawa akan menentukan akhir hayat dan kesudahan amal ialah suratan atau tulisan kitab yang ditetapkan lebih dahulu, seolah-olahnya apa yang sedang dikerjakan sekarang belumlah dapat menentukan atau memastikan natijah atau kesudahannya. Kalau demikian, apakah faedah beramal dan mengapakah bersusah payah berusaha? Tunggu sajalah keputusan takdir. Inilah pertanyaan yang selalu timbul yang sungguh-sungguh meragukan. Dan pada zaman Rasulullah SAW pernah juga berbangkit soal yang seperti itu, sebagaimana yang telah diterangkan Rasul dalam salah satu hadisnya sebagai yang berikut. Ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu minan nari wa maq'aduhu minal jannati. Faqalu ya Rasulullah afala nattakilu ala kitabina wa da'ul amal? Qala i'malu fakulun muyassarun lima khuliqa lahu. Amma man kana min ahli sa'adati fayasiru li'amali ahli sa'adati. Wa amma man kana min ahli syaqawati fayasiru li'amali ahli syaqawati. Thumma qara'a fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Tidak ada seorang daripada kamu melainkan telah dituliskan tempat duduknya dari neraka dan tempat duduknya dari syurga. Lalu mereka berkata, ya Rasulullah, kalau begitu maka apakah kami berserah saja kepada tulisan kami dan kami tinggalkan amal? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beramallah kamu, maka semuanya akan dipermudahkan kepada apa yang telah dijadikan baginya. Faham tak maksud dia? Beramallah kamu, semua yang kamu beramal tu jalan mudah untuk kamu lalui kepada apa yang telah dijadikan untuk kamu. Maknanya kalau dijadikan amal syurga tu untuk kita, maka beramal tu adalah jalan mudah untuk kita beri kepadanya. Maksud dia. Adapun orang yang dari golongan bahagia, maka ia akan beramal dengan amal golongan bahagia. Dan orang yang dari golongan celaka, maka ini akan beramal dengan golongan celaka. Dalam hadis yang lain diterangkan bahawa orang yang bahagia akan dipermudahkan untuk amal orang bahagia, sedang orang yang celaka akan dipermudahkan untuk amal orang celaka. Kemudian Rasulullah SAW membaca ayat tersebut, iaitu, maka adapun orang yang memberi dan berbakti dan mengakui dengan kebaikan, maka kami akan permudahkan dia ke jalan yang mudah. Dan adapun orang yang bakhil dan merasa terkaya dan mendustakan dengan kebaikan, maka kami akan permudahkan ia ke jalan yang payah. Maksudnya apa? Kalau seseorang ni, kalau kita nak kata bahasa akal kita lah, nak tahu penyudahnya baik tak baik, itu bahasa akal kita lah. Hakikatnya Allah Ta'ala terlebih mengetahui apa dia yang dimaksudkan tu. Nak tahu macam mana keadaan akhir hayat tu macam mana, waktu ketika awalnya dia beramal amal kebaikan, insya-Allah membawa kepada kebaikan. Waktu hidupnya melakukan maksiat, maka dia akan membawa kepada azab neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mudah-mudahan dengan beramal tadi ni Allah Ta'ala akan pelihara, Allah Ta'ala akan jaga sehingga ke akhir hayat matinya dalam keadaan baik, mudah-mudahan. Begitu juga dengan sebaliknya, mereka yang melakukan amal maksiat, maka terkeluarlah dia daripada pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu terkeluar daripada keselamatan. Wal iyad billah min zalik. Mudah-mudahan, ya. Betul kita, apapun kita tidak mengetahui akhir hayat kita macam mana, mintalah. Bila kita minta, tanda Allah Ta'ala nak beri. Mintalah mati baik, tu tanda-tandanya Allah Ta'ala nak beri kita mati dalam keadaan baik, mudah-mudahan. Ada orang lupa nak minta mati baik. Betul tak? Ada tak agak? Ada orang lupa nak minta mati baik. Yang kita mengaji ni pun tak tentu lagi kita minta tiap-tiap hari. Betul tak? Kita mengaji kitab tiap-tiap hari ni,
Tiap hari kah kita minta Allah makhtim alaina ya Allah bi husnul khatimah? Tiap hari tidak. Belum semua lagi, belum tentu semua minta mati baik sedangkan dia orang yang mengaji tiap-tiap hari. Macam mana keadaan orang yang tak mengaji? Macam mana orang yang tak pernah duduk dalam majlis ilmu? Macam mana orang tak pernah dengar peringatan-peringatan tentang kematian, azab neraka, azab dan nikmat kubur? Macam mana orang tak pernah dengar? Adakah dia terpandu untuk minta mati dalam keadaan baik? Wallahu a'lam bisawab. Sedangkan yang mengaji pun, faham pun, belum tentu lagi dia minta tiap-tiap waktu. Faham tak maksudnya? Maknanya Allah Ta'ala pilih dia ni. Sama jugalah Allah Ta'ala, kalau Allah Ta'ala nak beri kebaikan, maka yufaqihu fiddin, diberikan kefahaman agama. Maknanya Allah Ta'ala pilih kita nak berikan kebaikan. Ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah Ta'ala nakkan kebaikan, dia beri faham agama. Maknanya kita duduk dalam faham agama ni sebenarnya Allah Ta'ala nak dorong kepada jalan kebaikan. Jadi mintalah kebaikan tu kekal sehingga ke akhir hayat kita, mudah-mudahan dengan kehendak pilihan Allah Subhanahu wa taala. Jelaslah dari keterangan ini bahawa Rasulullah banyak memperkatakan perkara amal serta menitik beratkan hubungannya dengan seorang, kerana amal yang mendorongkan jalan kemudahan dan kerananya pula akan terbuka arah tujuan dan padanya terdapat sebab-sebab yang menimbulkan kebahagiaan dan kecelakaan. Habis. Wallahu ta'ala alam bisawab. InsyaAllah akan datang kita akan sambung dalalah ataupun penunjuknya. Maknanya habislah syarah pada matan hadis ini. InsyaAllah pada kuliah akan datang. Wallahu a'lam bisawab. Ada soalan ke? Sekadar yang termampu saya jawab, saya cuba jawab insya-Allah. Ada kesalahan saya boleh buat betulan insya-Allah. Silakan. Ada? Tak ada. Wallahu a'lam bisawab. Saya selamat daripada ditanya, mana selamatlah nak dijawab. Maka bolehlah berhenti awal. Wallahu a'lam bisawab insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Amin ya Rahman. Amin ya Rahim ya rabbal alamin. Allahumma 'allimna ma jahilna fid dunya wal akhirah. اللهم ارفعنا بما علمتنا اللهم أكرمنا بما علمتنا اللهم سلمنا والمسلمين باعدنا من عذاب قربنا إلى الرحمن جنبنا من الشيطان والمعصية اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل ودنا الصراط المستقيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك سبحانك إنا كنا من الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.